Kecurahan mental adalah sejenis penyakit yang tak kelihatan, berbeza dengan penyakit fizikal. Tetapi seperti penyakit fizikal, mereka juga memerlukan rawatan dan sokongan oleh orang sekeliling. Dalam sekonsesi ini akan memaparkan kisah-kisah perjuangan dalam senyap. Anak aktif, anak energetik, tak boleh memberi tumpuan dalam kelas. Apa yang membezakan antara aktif biasa dengan aktif ADHD? Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang ibu yang berpengalaman dalam mengendalikan 2 orang anak ADHD. Apa khabar Puan Fatimah? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Sekadar ringkas, bila Puan mula sedar yang anak Puan ada simptom-simptom kar ADHD? Okey, so saya mula dengan saya ada 2 anak, Okey. ADHD dan disleksia. So Umair dia dilahirkan pramatang, and then dalam 2 tahun pertama tu dia masalah paru-paru tu semualah, anak besar. Cumanya bila dia umur dalam setahun setengah, dia dah mula menunjukkan orang kata apa, a bit advanced level daripada segi IQ dengan pemikiran dia. Bermula dengan tab, dan saya mula kasih dia puzzle game, game learning puzzle. So bila dia mula buat puzzle tu, lama-lama dia buat puzzle yang rumit. Pada umur dia 2 tahun setengah, masa dia tengah pakai pampers lagi waktu tu, dia selesaikan 120 keping puzzle tanpa tengok gambar. Dia buat sampai jadi. Dekat situ memang saya dah mula terfikir, pandai budak ni, tapi macam mana saya nak? Adakah anak saya ni sebenarnya waktu tu memang high level IQ kan? Tapi dalam masa yang sama, dia punya segi perkembangan motor skill semua out. Masih perlahan berbiasa? Perlahan daripada biasa. Sampai saya sebenarnya dah tak tahu nak buat macam mana. Macam mana doktor ataupun psikologis tu boleh bezakan simptom ni macam kara ADHD, sebab gaya pada Puan cerita lebih kurang autism? Ya, saya. Biasanya psikologis ni kita duduk, dia akan biarkan budak tu buat hal dia. Lepas tu dia akan dengar dia akan dengar history, sejarah keluarga semua, dia akan suruh cerita balik semua, lepas tu dia tengok, lepas tu dia kata ini simptom ADHD. Cumanya bezanya Umar dia ADHD otak dia tu yang hyper. Pemikiran dia tu yang hyper. Okay. Orang kata dia banyak running thoughts. Doktor kata dia banyak running thoughts yang mana dia tak mampu nak kawal. Wise pula dia hyper. Dia hyper betul. Dia hyper yang sentiasa mendatangkan kecederaan pada diri sendiri. Dia akan panjat pagar-pagar ni semua. Lepas tu dia akan dia tidur pun pelik. Kan? Lepas tu dia pernah luka, dia jatuh sampai lidah dia terbelah, kena jahit 2. Dia ada penapis air panas tu, dia ada child lock, dia boleh buka child lock tu, lepas tu habis tangan dia melecur. So abang dia ADHD yang bila terlalu banyak berfikir sampai dia takut nak buat apa-apa. Adik dia pula tak berfikir langsung, buat je semua. So 2 karakter yang berbeza. Macam langit dengan bumi. Macam, seorang banyak fikir, seorang terus buat. Memang macam langit dengan bumi. Betul.
waktu Puan mula dapat diagnosis tu, macam mana perasaan Puan bila dapat tahu rupanya anak aku ada ni? Lepas tu yang kedua pula ada lagi sekali. Bila saya tahu first time tu, saya lega. Sebenarnya. Saya lega. Dan saya pula memang jenis orang kata suka challenge kot. Jadi bila saya tahu tu, saya terus buat homework, saya terus tengok, saya kata oh okey, rupanya macam ni. So untuk saya orang kata apa, waras. Sebab waktu tu hampir tak waras kan, sebab letih. Layan dia orang letih. Dua-dua lain kan, dua-dua perangai tu macam ni sikit. Jadi bila saya tahu dan saya adjust, maknanya waktu tu baru saya belajar kata oh saya kena besar tu, maknanya saya kena adjust pada cara diorang, bukan pada cara saya. So bila saya mula adjust pada cara mereka, baru saya jumpa ketenangan. Macam Puan ikut dunia dia, bukannya tarik dunia kita. Bukan tarik dunia kita. Sebab bila saya tarik mereka pada dunia kita, saya frust sangat. Dan dia pun tak sama. Dia lagi marah kita, kan? Dia lagi marah saya lagi tak boleh sabar pada dia. Saya percaya apa yang dikongsikan ini mungkin ada yang mengelirukan atau mungkin yang nampak macam sama dengan anak-anak sendiri dekat rumah. Jadi apa yang kita boleh cadangkan adalah untuk dapatkan diagnosis yang sahih daripada profesional di luar sana. Jangan buat diagnosis sendiri, bacaan sebagai panduan boleh, tapi panduan diagnosis yang sahih mesti daripada pihak yang pakar. Hari ini bersama saya, seorang pakar psikologi klinikal, Dr. Azrinawati Nikmat, untuk bercerita mengenai ADHD. Doktor boleh terangkan secara ringkas yang dimaksudkan ADHD ni macam mana sebenarnya? ADHD, dia stand for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay, masalah hyperaktif, okay, dan juga masalah tumpuan. Biasanya diagnosis ni kita bagi bila anak tu dah masuk formal education, 7 tahun dan ke atas. Okay. Walaupun kita boleh detect pada awal umur dia 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang kita nampak kanak-kanak ni hyper, kan? Tapi biasanya kita tak bagi diagnosis seawal itu sebab ada kanak-kanak yang memang jenis hyper, memang jenis aktif waktu kecil. Antara ciri yang kita ambil atau kriteria yang kita ambil untuk diagnos seseorang tu ada ADHD ialah masalah tingkah laku dia tu, hyperaktif, dan masalah tumpuan dia tu kena berlaku di beberapa setting. Ini antara simptom dia lah. Beberapa situasi. Maksudnya dekat rumah pun dia macam tu, dekat sekolah pun macam tu, dekat luar pun macam tu. Kalau dia cuma berlaku situational, contohnya dia berlari memanjat, semua berlaku dekat rumah sahaja. Dekat luar okey, dekat sekolah okey, itu bukan ADHD. Dia mesti lebih daripada 2 setting. Lebih daripada 2 setting. Sebabnya ADHD ni dia bukan orang kata by choice. Maksudnya kita pilih untuk hyper di mana. Sebab dia ialah masalah neuro. Macam firing of the neuron tu menyebabkan dia tak boleh nak control dia punya behavior tu. Dia jadi macam hyper. Sebab tu dia kena berlaku di beberapa setting. Kalau saya boleh tanya, waktu lepas Puan dapat diagnosis ni, Puan ada hantar mereka ke kelas istimewa, maksudnya terapi ke ataupun sekadar pergi kelas aliran perdana macam mana? Okey, dengan dengan Umair, saya tak terus medicate. Memang doktor terus nak medicate, tapi doktor tak letak terapi. Okey. Jadi bila saya tahu, saya tak terus saya tak terus terapikan dia. Okey. ADHD ni ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Dia ada ADHD combined type. Maksudnya dia ada hyperactive dan dia ada inattention. Masalah tumpuan juga. Ada yang hyperactive ataupun impulsif sahaja. Maksudnya dia suka cikgu belum tanya dah angkat tangan. Terlalu eager. Terlalu eager. Dia macam tak boleh nak stop. Ada je benda dia nak buat, berlari dalam kelas waktu cikgu tengah mengajar. Tapi dia tak ada masalah tumpuan. Bila dia fokus on sesuatu tu, dia boleh je fokus. Tapi dia tingkah laku tu dia hyper. Jadi dia macam kereta tak ada brake lah, lebih kurang. Lebih kurang lah. Kereta tak ada brake. Brake tak makan. Ataupun brake tak makan.
Okey, anak ADHD dalam peringkat yang orang kata peringkat pertama lah, peringkat awal, mereka perlu banyak bermain, mereka perlu banyak orang kata sebab mereka ada sikitlah orang kata mereka perlu stimulasi yang banyak. So apa saya buat? Saya jadikan rumah saya tu macam taman permainan dia orang. Itulah nampak sekeliling pun macam-macam permainan. Oh, yang ni dah sikit dah. Oh, hari tu lagi sebab sebelum mereka ni dah banyak. besar, kan? Oh. Tapi waktu mereka kecil memang saya ada trampolin, saya Dalam ada rumah? jungle gym. Dalam rumah? Dalam rumah. Saya memang search apa-apa perkara yang boleh kata bangkitkan simulasi. Saya memang beli rock climbing lagi. Melihat kepada situasi dekat Malaysia sekarang, banyak berlaku situasi orang selalu tertukar antara ADHD dengan autism. Ramai orang tak faham perbezaan antara dua ni. Pendapat doktor macam mana? Okey, autism, ADHD, dia memang kalau ikutkan dalam DSM, kita panggil DSM, ni buku diagnosis yang kita gunalah untuk masalah kanak-kanak. Dia dua-dua neurodevelopmental. Okey, dia dua-dua masalah perkembangan lah. So dia ada ADHD, dia ada autism, dan lagi satu yang tertukar, speech and language problem. Okey. Pentingnya bila pergi jumpa dengan pakar kanak-kanak ataupun pediatrician ataupun psychologist, child psychologist ke developmental psychologist, untuk kenal pasti apa sebenarnya masalah dia. Adakah dia autism? Adakah dia ADHD? Adakah dia speech delay sahaja? Sebab dia ada kriteria yang lebih kurang sama, ada yang membezakan juga. Macam mana boleh tiba idea nak hantar ke vaccine school macam ni? Idea-idea tu semua datang daripada orang rumah lah. Orang rumah yang cakap anak ni kurang fokus. Jadi kita nak biar dia fokus sebab dia kan anak yang kadang-kadang kita suruh dia duduk diam pun dia tak diam. Jadi bila kita nak cuba satu lagi program, perkembangan dia pun berubah. Nampak banyak berubah lah. Ada berubah. Dari segi dia punya tingkah laku dia dekat rumah semua, sebelum dengan selepas dia datang kelas macam ni. Memang kalau ikutkan saya nampak ada perubahan lah. Banyak perubahan. Dalam dia punya akhlak, dia punya kendiri dia pun nampak lain sikit lah. How do you find yourself as a coach to handle with special needs children rather than normal children? Handling them, sometimes they're good, sometimes a bit difficult, but overall they're not much different from the normal children I have over here. Yeah? And the only difference basically is because they're kind of slow learning, it takes a bit longer. But at the end, they will still get where they want to be, and they will go to competitions just like the other kids as well. And there's no doubt in my mind that they also will be able to win medals in Malaysia. I see. So, do you have any experience in handling special needs children before Wais and Umar? Or they are your first one? No, actually, I've got dyslexia myself, actually. Oh, I see. Yeah. So I'm a special needs child myself. I've been to special needs classes when I was young, but it didn't stop me from becoming an engineer or being a successful fancy coach either. Wow, that's quite inspiring. And I think Wais and Umar is lucky to have you as their coach. Also, someone who really understands about special needs children. Yeah, I do understand. ADHD terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, inattentive. Yang kedua, hyperactivity. Yang ketiga, gabungan antara kedua ni. Untuk seorang kanak-kanak itu diberi diagnosis ADHD, minimum mestilah berumur 7 tahun. Kenapa? Kerana sebelum 7 tahun, kita tak mahu salah tasik aktifnya kanak-kanak ini dengan aktifnya ADHD. Kita juga perlu tahu bahawa simptom tersebut mestilah konsisten lebih daripada 2 tempat yang berlainan. Kaedah rawatan dia ada 2. Satu,
dari segi perubatan, medication. Satu dari segi behavior modification. Maksudnya modifikasi tingkah laku. Okey. Sama ada nak start medication ataupun tak bergantung kepada tahap keterukan dia. Ada mild ADHD, ada moderate, ada severe. Kalau severe, moderate, biasanya kita akan suggest untuk start on medication. Okey, start on ubat lah. Okey, kenapa? Especially kalau budak ni dekat sekolah. Kan, kita tak nak disebabkan dia punya hyperaktif dan dia punya masalah tumpuan tu, dia jadi tak boleh nak follow apa yang cikgu ajar. So macam bila dia asyik berlari, lepas tu dia tak boleh kacau kawan. Jadi belajar ni makin lama makin susah. Itu yang orang label anak ADHD ni yang nakal. Nakal. Tak nak cakap. Tak suka belajar. Kan. Lepas tu bila dah label, cikgu pun akan ignore je. Kan. Abaikan kanak-kanak ni. So dia akan terabai dari segi pelajaran. Jadi akan menyebabkan masalah emosi pula lepas tu. Jadi rebel lah, jadi ponteng sekolah, bergaul dengan kawan-kawan yang tak baik, yang bagikan pengaruh yang tak baik dan sebagainya. Kadang-kadang ibu bapa dia takut nak start ubat. Macam anak saya kecil lagi takkan nak start ubat. Okey. Saya bukanlah pakar untuk advice ubat mana yang sesuai dan sebagainya. So dia orang boleh berbincang dengan pakar kanak-kanak, pediatrik tadi ataupun psikiatris, child psychiatrist untuk berbincang pasal ubat mana yang sesuai tadi. Sebab dia ada long acting. Maksudnya you ambil pagi saja dia sampai ke malam. Ada yang short acting. Ada kadang-kadang doktor advice, okey kalau puan risau, makan waktu pergi sekolah sahaja. Weekend tak payah makan. Sebab kita punya aim ialah supaya waktu dekat sekolah dia boleh belajar. Dia boleh faham apa yang cikgu ajar. Saya suka tadi bila Puan cerita waktu awal-awal fasa yang Puan dapat diagnosis daripada anak-anak ni. Benda pertama yang saya perasan, Puan terus fokus pada kekuatan dia. Ya, sebab dia macam mengalihkan perhatian kita terus daripada bersedih yang bahawa kenapa apa salah aku, kenapa anak macam ni kan. Ya. Dan saya percaya ada ibu bapa kat luar sana yang masih dalam fasa denial. Masa menafikan bahawa anak dia bukan memang saya kategori ni. So Puan ada apa-apa nasihat ataupun tips lah kata-kata untuk ibu bapa yang untuk terima keadaan saya semenjak bila saya tahu anak saya macam tu, so memang betul kena tumpukan pada kekuatan dia. Jadi apabila saya tumpukan kepada kekuatan mereka, so saya akan make sure tempat yang saya nak masukkan mereka, tadika ataupun apa bersesuaian dengan jiwa mereka, because yang nak belajar tu mereka yang nak kena hadap tu, nak kena hadap environment, cikgu, kawan-kawan tu semua mereka. Kita boleh letak aja kan, tapi yang nak menghadap harian tu mereka. Masa tu jugalah baru saya perasan rupanya kita ni tak banyak play school. Ni orang kata apa, bermain di kalangan taska ni tak banyak. Dia sama ada penjagaan sahaja, dia tak ada structured learning tu, tak ada. Waktu zaman mereka sekarang ni dah mula ada kesedaran dekat situ. Ya, betul. Waktu zaman dia tak ada. Itu yang membuatkan saya buat play school. Saya tubuhkan play school untuk mereka. Okay, dari segi behavior modification pula. Biasanya kita akan ajar, contoh kalau kat sekolah kita akan minta guru untuk letak kanak-kanak ni meja depan cikgu. Jangan letak kanak-kanak yang hyper dan ada masalah tumpuan ni dekat tepi tingkap. Ada sekolah dia suka letak meja in group kan, berdepan antara satu sama lain. Yang itu sebenarnya tak berapa digalakkan kalau kanak-kanak tu ada hyperaktif. Dia nak kena semua meja yang menghadap cikgu. Dan kita juga boleh buat macam token ekonomi. Maksudnya kita increase dia punya masa dia untuk duduk dan siapkan kerja. Maksudnya kita tengok kalau dia boleh siapkan kerja dalam masa 15 minit kan. So kita bagi reward. Kita nak dia belajar untuk control dia punya behavior tu. Sebab ADHD ni dia bukanlah something yang you can cure. Okay, dia tak boleh orang kata hilang macam tu. But you can manage.
you can manage it. Boleh quote ayat tu. So you can manage, okay, menggunakan kaedah-kaedah yang betul lah. ADHD ni rupanya dia tak akan pergi. Dia apa yang pada diri dia itulah dia, tapi ibaratnya ADHD tu macam kita nak kena orang kata apa pengarutan pada dia lah, pada ADHD tu sendiri behave. So dia kena ingat, because otherwise dia memang bersepah. ADHD ni dia akan kasih orang kata apa pada benda yang negatif lah, bersepah, tak terurus, berlari, tak fokus, tak ada bahaya, tak takut bahaya. Jadi yang sifat-sifat yang ni yang kita perlu orang kata apa, kita perlu latih dia untuk dia tahu apa boleh apa tak. Itu ada undang-undang dia lah, syarat undang-undang dia pada Dan boleh dikira macam rezeki jugalah Uwais dengan Umar ni lahir dalam keluarga puan. Sebab dapat ibu macam ni kan. Ya, terima kasih. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memantau perkembangan kanak-kanak dari segi sosial, emosi dan psikologi. Andai kata perkembangan ini sudah lewat daripada kebiasaan, jangan takut untuk dapatkan diagnosis. Kerana lebih awal intervensi itu, lebih efektif kesannya. Kita perlu faham bahawa tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Temui saya, Aiman Amri, hos anda dalam rancangan Psikosis untuk kupasan topik kecanduan mental yang lain.